penawar bagi segala penyakit-penyakit batin yang ada di dalam dada-dada kamu, dan juga menjadi hidayah petunjuk serta keselamatan serta membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sadaqallahul azim. Yang dimuliakan Tuan Pengarah Program Fadil Ustaz yang berhormat Ustaz Nasaruddin Hasan Tantawi, yang diraikan panel kita pada petang yang mulia ini Al-Fadil Ustaz Mukhtar Seni, seluruh jawatan kuasa Lajnah Dakwah PAS Pusat, seluruh jawatan kuasa kerja program Himpunan Tegakkan Syariat Islam Tegas pada petang yang mulia ini, seluruh kepimpinan PAS di semua peringkat, tidak dilupakan juga kepada NGO Muslim Care yang bersama-sama dengan menaja program kita pada hari ini. Muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah dapat kita bertemu lagi dalam sesi yang kedua program kita pada hari ini untuk kita terus membicarakan tajuk yang seterusnya, iaitu kejamkah kanun jenayah syariah. Yang kedua di bawah tajuk non muslim dalam kanun jenayah syariah, yang akan dibentangkan dua ahli panel kita. Yang pertama Al-Fadhil Ustaz Mukhtar Seni, dan yang kedua yang berhormat Datuk Dr. Khairuddin Aman Razali At-Takiri, insya-Allah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, sebagaimana yang dibentangkan dalam pembentangan sebelum daripada ini, saya nak bukakan talian telefon untuk tuan-tuan SMS soalan kepada saya terus, iaitu 0134319717. Saya ulangi, 0134319717. Soalan tuan-tuan mestilah berkisar dengan perbincangan yang telah dibuat, dan juga mesti ditujukan kepada siapa yang tuan-tuan ingin bertanya, sama ada kepada Al-Fadhil Ustaz Mukhtar Seni ataupun kepada Al-Fadhil Ustaz Khairuddin Aman Razali At-Takiri. Jadi sesi kita sebagaimana biasa, 30 minit untuk pembentangan yang pertama, 30 minit untuk pembentangan yang kedua, dan 30 minit untuk soal jawab daripada audiens semua. Maka untuk tidak melengahkan masa, marilah sama-sama kita mendengar pembentangan yang pertama bagi sesi yang kedua di sebelah petang ini, iaitu pembentangan yang akan dibentangkan oleh Al-Fadhil Ustaz Mukhtar Seni di bawah tajuk kejamkah kanun jenayah syariah. Dengan segala sukacitanya, pihak majlis menjemput dan mempersilakan. Tuan-tuan boleh rujuk dalam buku yang ada pada tuan-tuan pada muka surat 88. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dimuliakan moderator atau pengurusi kita pada petang ini, yang dihormati lagi dikasihi pengarah program Tegas ataupun Tegakkan Syariat Al-Fadhil yang berhormat Ustaz Nasaruddin Hasan Tantawi, bersama dengan Saf Urustia Lajnah Dakwah PAS Pusat dan juga Urustia Tegas. Seterusnya kepada semua Ashabul Fadilah, ustaz-ustaz dan para alim ulama
hadirin, hadirat, muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada sesi yang kedua pada petang ini kita masih diberikan kekuatan untuk berada dalam majlis dan dewan ini bagi kita membincangkan bersama perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum jinayat Islam. Tajuk yang ditaklifkan kepada saya ialah Kejamkah Kanun Jinayah Islam. Dan untuk itu saya memaklumkan bahawa kertas yang ada di tangan tuan-tuan peserta semua boleh dijadikan rujukan dan bacaan kemudian. Kerana saya akan bentang satu kertas lain untuk program tegas ini, tapi sedikit sebanyak ada persamaan dengan kertas yang ada di tangan tuan-tuan semua. InsyaAllah dalam kertas baru ini pihak Lajnah Dakwah akan susun semula dan dibukukan bagi menjadi rujukan dan bahan bacaan kita bersama. Baik, tajuk yang diberikan kepada saya ialah Kejamkah Kanun Jinayah Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah dengan sifat kamalatnya adalah sahibut tasrih. Kesempurnaan sifat-sifat Allah dapat dilihat melalui penciptaan alam yang sangat sempurna ini, sehingga tiada siapa pun yang melihat alam ini secara waras melainkan akan mengakui keagungan dan kemahasempurnaan penciptanya, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran, alladzina yazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Orang-orang yang mengingati Allah ketika berdiri, ketika duduk dan ketika berbaring, dan mereka itu memikirkan kejadian langit dan bumi, lantas mereka mengatakan, wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menjadikan ini semua dengan sia-sia. Maha suci Engkau ya Allah, peliharalah kami daripada seksa neraka-Mu. Daripada ayat ini kita dapat melihat perkara yang pertama dalam kita membincangkan hukum-hukum Allah, sama ada urusan yang berkait dengan ibadah, yang berkait dengan muamalat, yang berkait dengan munakahat, yang berkait dengan jinayat Islam. Perkara yang pertama yang kita perlu ingat, daripada manakah sumber hukum itu, baru kita boleh bahas kemudian daripada itu. Perkara yang pertama, hukum itu daripada Allah sebagai sahibut tasrih, tuan kepada hukum syariat. Dan bila kita faham dan kita beriktikad bahawa ianya daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita kembali kepada sifat Allah. Sifat Allah adalah sifat yang maha sempurna, yang tidak ada cacat celanya. Maka sudah tentu setiap af'al Allah, perbuatan Allah lahir daripada as-sifat Allah Subhanahu wa taala. Artinya perbuatan Allah, sama ada menyusun tak, sama ada mewahyukan hukum tasra'nya atau apa saja hukum dalam Islam, datang daripada sifatnya yang maha sempurna. Maka sudah tentu segala perbuatan itu sempurna. Dan ini dapat kita lihat daripada penciptaan alam yang ada, sebagaimana yang disebut di dalam ayat yang terdahulu. Kesempurnaan yang sama juga dapat dilihat dalam semua aspek hukum hakam yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ada hukum yang berkait dengan hubungan hamba dengan Allah, atau perkara yang berkait hubungan hamba dengan sesama hamba, yang kita sebut sebagai hablum minallah dan wahablum minan nas. Wahablum minallah juga dapat dilihat kesempurnaannya, wahablum minan nas juga dapat dilihat kesempurnaannya. Manakala hikmah dan kebaikan pula mencakupi
soal-soal psikologi, emosi, fizikal, sosial, ekonomi, perundangan dan kenegaraan. Ini semua dapat kita lihat bagaimana lengkapnya pakej syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah Taala memerintahkan suatu, ianya memberi kebaikan dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Satu contoh yang kita buat antaranya ialah bagaimana hukum Islam menjaga soal-soal emosi. Tuan-tuan yang ada sebahagian pada kertas ini boleh rujuk pada daripada nota kakinya. Dapat dilihat melalui perintah solat berjamaah. Ini emosi. Perkara yang menunjukkan bagaimana dalam syariat Allah menjaga semua perkara. Sama ada fizikal, sama ada emosi, sama ada individu ataupun secara bermasyarakat. Contohnya solat berjamaah. Kalau kita lihat dalam solat berjamaah, Allah Ta'ala dan dalam syariat Islam melarang wanita yang ajnabiyah menjadi makmum menjadi imam kepada lelaki yang ajnabi. Kalau kita lihat dari segi akal, dari segi logik, apa salah kalau perempuan menjadi imam? Dari segi logik akal, dari sudut keselamatan dia selamat. Pertama, kerana solat di dalam masjid, bukan di taman bunga solat. Yang kedua, dalam menunaikan solat, imam perempuan memakai telekung, tak ada dah aurah, bukan imam pakai skirt, bukan. Yang ketiga, boleh jadi dalam ramai-ramai makmum ada suaminya, ada anak laki-lakinya yang menjadi mahram kepada dia. Maknanya dari segi aspek keselamatan, dari segi logik akal, apa salah perempuan jadi imam kepada makmum laki-laki? Tetapi Islam bukan soal logik. Islam bukan hanya soal dari sudut logikalnya, tetapi Islam juga soal emosi. Allah Ta'ala yang buat kita. Dia cipta laki-laki, dia cipta perempuan. Allah Maha tahu dari segi selamat perempuan menjadi imam. Dalam masjid tutup aurat, ada mahram dia. Tapi dari sudut emosi, Allah Ta'ala tahu. Bila perempuan menjadi imam, emosi makmum laki-laki menjadi terganggu. Allah tahu. Ramai yang nak berebut duduk saf depan, di belakang imam. Allah tahu. Bukan setakat saf depan, nak duduk belakang imam. Imam lama dah sujud, makmum tak sujud lagi, disconnect itu imam. Jadi Allah Ta'ala tahu. Kerana tahulah, maka Allah menurunkan syariat menjaga emosi. Ini di antara kehebatan syarak. Undang-undang dunia yang dicipta oleh manusia, dia sekadar penghukuman. Sekadar nak hukum, sekadar nak mengambil tindak balas atas orang yang bersalah. Dia tidak ada unsur-unsur penjagaan emosi. Ini di antara perbezaan yang sangat ketara. Sebab manusia, dia tidak mampu menjaga emosi manusia kerana bukan dia yang mencipta manusia. Yang kedua, kalau kita lihat larangan wanita menjadi imam, ada unsur-unsur penjagaan emosi. Keharusan suami memandikan jenazah isteri dan keharusan isteri memandikan jenazah suami. Hukum asal boleh. Kalau kita lihat dalam kitab-kitab fiqh yang dikarang oleh fuqaha, kita lihat ada ulama mendatangkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keharusan suami meninggal, isteri menjadi pemandi jenazah dia. Isteri meninggal, suami yang mandikan jenazah isteri. Hukum asal harus. Tapi bila dibahas oleh ulama, bila mengambil kira soal-soal emosi, maka mereka mengatakan, bila mana mati seorang suami isteri, maka lebih afdal suami memandikan jenazah isterinya berbanding dengan perempuan-perempuan lain yang memandikan jenazah. Tetapi bila suami meninggal, orang lain memandikan jenazah suami lebih afdal daripada isteri dia. Kenapa? Kerana soal emosi. Allah Ta'ala Maha tahu bila mana meninggal seorang suami, isteri sedih. Dan kalau dia pula kena mandikan jenazah, jiru sekali, dia menangis 2 kali. Sampai bila nak selesai mandi jenazah? Patut ke bumi pukul 6 petang, jadi pukul 12 malam. Kenapa? Isteri menangis.
Tapi kalau isteri meninggal, suami afdal jadi yang memandikan jenazah. Kenapa? Allah tahu suami tak berapa sedih. Boleh jadi seronok lagi ada. Sebab dia tahu patut ke bumi pukul 6 petang, pukul 2 boleh ke bumi dah. Kerana pukul 5.30 suami nak akad nikah baru pula. Jadi Allah Maha tahu. Ini menunjukkan bagaimana kehebatan syarak, kehebatan hukum daripada Allah Ta'ala. Begitu juga dalam hukum syarak itu, dalam peraturan Allah, sama ada ibadahnya, munakahat, jinayat dan sebagainya, ada unsur yang berkait dengan kepentingan fizikal dan sosial. Kepentingan fizikal, umpamanya pembinaan ikatan sosial diperkukuhkan dengan sistem zakat dalam Islam, penjagaan anak-anak yatim dan golongan-golongan yang lemah. Maknanya Islam menurunkan peraturan, mengambil kira soal-soal sosial, soal-soal penjagaan masyarakat, kerana manusia adalah makhluk sosial yang tak boleh hidup seorang diri. Maka Islam menyusun peraturan. Bukan sahaja zakat itu mendatangkan sifat ubudiyah hamba kepada Allah, tapi zakat juga memberi kebaikan kepada masyarakat yang lain. Begitu juga dengan ekonomi, perundangan dan kenegaraan. Kejamkah kanun jenayah Islam adalah pertanyaan yang wajib dijawab.